Hai, Assalamualaikum semua. Kita bersua lagi dalam channel Shi An Lao Shi. Okay, so topik Lao Shi akan share hari ini adalah mengenai karakter Cina. Okay, so mari kita tengok. Agak-agaknya mana satu karakter Cina Okay, so kalau Lao Shi akan pilih kita akan tengok dulu slide kita yang pertama ni. Okay, kita tengok. Okay, kalau macam ni, of course kita tahu ini adalah bahasa Inggeris kan. Okay, ini adalah bahasa Inggeris. Okey, kemudian kalau kita tengok apa lagi familiar. Kalau Rasha familiar dengan ni, so ini adalah bahasa Arab. Bahasa Jawi. Okey, ini adalah bahasa Tamil. Okey, ini adalah Korea. Ini adalah Jepun. Hola, mungkin bahasa Spanish kot. Ini macam bahasa Rusia. Bonjour adalah bahasa Perancis. Ciao mungkin ada Mexico juga ke. Yang ni Lashim tak boleh baca langsung. Halu pun Lashim tak tahu kat mana. Tapi Lashim tahu yang ni adalah Mandarin. Alright. So ini adalah Hanzi. So banyak-banyak ni. So kat dunia ni ada banyak sangat perkataan kan. Tapi bukan banyak sangat bahasa. Tapi kita nak belajar hari ni adalah Mandarin lah of course. So apa itu Hanzi sebenarnya? So Hanzi adalah karakter Cina. So mari kita tengok siapa yang first sekali. Okey, karakter Cina sebenarnya berasal kalau ikut sejarah dia ditemui di dalam pada tulang oracle kura-kura di mana orang yang first sekali agaknya develop tulisan ni, dia cuba untuk mengukir tulisan dan ditemui berada pada tulang oracle dan juga kura-kura. So karakter Cina first kali dijumpa pada tulang kura-kura dan juga tulang oracle lah. Alright, so karakter Cina sebenarnya kalau ikutkan sebenarnya asal usul karakter Cina ni dia adalah tulisan yang diambil dilukis berdasarkan gambar raja. So itu adalah piktografik, kemudian berubah-ubah mengikut keadaan semasa dan menjadilah tulisan pada zaman sekarang. Alright, okay. So antara orang yang sangat-sangat famous ataupun yang memberi impak dalam tulisan ni adalah kita kena kenal seorang maharaja yang bernama Qin Shi Huang. Qin Shi Huang. So ini adalah ilustrasi gambar Qin Shi Huang. So ada orang tahu tak siapa tu sebenarnya Qin Shi Huang? Qin Shi Huang adalah orang yang telah membuat ataupun kalau ikutkan kan tulisan ditemui sejak zaman-zaman yang lama. Kemudian pada zaman dinasti Qin Shi Huang ini, Maharaja Qin Shi Huang telah membuat satu standard bahawa semua tulisan perlu mengikut satu jenis sahaja, iaitu mengikut seal script lah pada zaman tu. So Qin Shi Huang yang first kali macam menyatukan tulisan lah, menyamakan tulisan. So kalau macam kita Al-Quran memang sejak dari zaman Rasulullah SAW lagi kan. Jadi kita sahabat-sahabat banyak hafal Al-Quran everything kan. Kemudian tapi kebanyakan yang menghafal dan mungkin mereka tulis tapi secara tidak formal. Jadi pada zaman Khalifah Uthman bin Affan, Khalifah telah membukukan sama juga. So Qin Shi Huang adalah maharaja yang menyamakan satu jenis tulisan. Itu tulisan sekarang lah. Okay. So satu lagi, Qin Shi Huang sangat terkenal sebab dia adalah maharaja yang menyatukan Great Wall. So kalau kita tahu fungsi Great Wall adalah sebagai mengelak daripada serangan Mongol kan. So kalau di Beijing, kalau saya sendiri kami pernah pergi ada 4 jenis Great Wall. So dia macam terpisah, macam banyak kan. Jadi maharaja Qin Shi Huang ni yang menyatukan dia. Jadi macam dalam gambar rajah ni kan. Dia yang macam sama-samakan dia supaya macam jadi dia ada 4 bahagian lah. Kalau pergi ke Beijing memang wajib pergi ke Great Wall. Satu lagi, Qin Shi Huang sangat famous dengan Terracotta Army. So kalau siapa pernah tengok cerita Jackie Chan, tajuk dia The Mist, boleh tengok movie dia. Okay, so Terracotta ni adalah
dia adalah di Xi'an, China. Okay, so dia Maharaja ni disebabkan sebenarnya kalau ikutkan salah silah dia pun sebenarnya macam lahir jadi Maharaja dan status dia macam bapa dia tidak berapa pasti sama ada satu bapa dia dalam sejarah. Okey, jadi Qin Shi Huang ni bila dia dilahirkan dan dibesarkan, dia sejak kecil lagi tidak percaya dengan sesiapa sahaja. Okey. Jadi disebabkan cara dia dibesarkan macam tu, Qin Shi Huang ni rasa dia tak percaya dengan sesiapa lah. So dia dah tua. Okay, so dia macam takut dia akan mati pada bila masa saja. So dia pun binalah Terracotta Army ni. So Terracotta Army ni memang sangat-sangat besar. So waktu Lao She bawa kita pergi trip, pergi ke Xi'an ni, saya ingat lah besar dia pun macam padang kita kat college tu kan. Padang kita kat college tu, tapi ada 4 bahagian. So dipenuhi dengan ukiran patung tentera, bukan setakat tentera tapi ada kuda, ada juga dia punya macam kenderaan nak berjalan tu kan, dan ada equipment tentera yang lain lah. Sebab apa? Qin Shi Huang ni dia percaya kalau lepas dia mati tu, dia akan bangun dan juga menakluk dunia kembali dengan dia punya Terracotta Army ni. Satu benda yang macam sangat famous dengan Qin Shi Huang ni, dia sangat zalim lah. So bila dia upah seorang pengukir, macam Lao She contohnya, Lao She kena ukir gambar tentera tu. So Lao She sebenarnya bila Lao She ukir tu, sebenarnya muka pengukir tu adalah sama macam tentera tu. So selepas dia habis ukir patung tersebut, dia akan dibunuh. So bayangkanlah berapa banyak sebenarnya Qin Shi Huang dah bunuh pengukir dan disebabkan untuk angan-angan dan cita-cita dia sebenarnya lah. Okey, tu adalah mengenai Qin Shi Huang. Tapi last sekali, kalau ikutkan sejarah, dia pun mati sebabkan dia terminum mercury. Sebab dia, ada orang kata kat Maharaja tu kata macam tuanku nak rasa tak satu jenis air yang boleh memanjangkan umur, dan dia pun try dan sekali dia mati. Dan kalau ikutkan sejarah, dia punya kematian macam ada orang denial lah, sama ada dia betul-betul mati, hilang, ataupun sebenarnya dia minum mercury. Tapi ramai berpendapat bahawa dia minum mercury lah sebenarnya. So last sekali dia mati juga kan, di tangan dia sendiri sebabkan dia sangat tak percaya. So Lao She nak suggest juga ada cerita The King's Woman. Kalau tengok drama The King's Woman, pelakon dia adalah Zhang Pingping dengan Dili Rebah. Itu adalah mengenai kisah Maharaja Qin Shi Huang. So boleh tengok lah sebenarnya. Kalau siapa yang berminat boleh tengok. Okay, alright. Okay, so seterusnya ada orang juga selalu tanya Lao She, berapa jumlah Chinese character yang ada dekat dunia ni sebenarnya? Dikabarkan Chinese character berjumlah lebih kurang 50,000. Alright, 50,000 memang sangat-sangat banyak. So awak jangan pelik kalau orang Cina sendiri kadang-kadang dia tak pernah kenal pun ataupun tak pernah jumpa pun Chinese character tu. Itu memang biasa berlaku. Tapi macam mana hari ni tips Lao She akan mengajar adalah buat kita boleh kenal juga karakter Cina ni, sifat dia apa. Okay, so kalau standard untuk boleh membaca macam level korang habis sampai mana 3, mungkin korang akan menguasai lebih kurang 1000 lebih Chinese character. So kalau nak boleh membaca newspaper semua tu, dikabarkan kena menguasai lebih kurang 3,000 Chinese character. So kalau nak dapat exam HSK level 6, mungkin kena menguasai antara 5 hingga 8,000 lah sebenarnya. Alright, itu mengenai Chinese character kena hafal. So kita tengok. Okay, cuba tengok, perasan tak apakah perbezaan antara kedua karakter ini? So boleh nampak tak? Okay, so sebenarnya perbezaannya adalah berada di sini, betul tak? Kan sini belah kiri ada, belah kanan tiada kan? Dan belah belah kiri ni ada, belah kanan tiada. Kemudian di bahagian kanan ni karakter dia lebih panjang, kat sini lebih pendek sikit kan. Okay. So kalau tengok kedua-dua sebenarnya membawa maksud I, itu cinta dalam bahasa. Ini adalah karakter, kiri adalah karakter, dua-dua adalah karakter Cina, tapi
karakter Cina yang lama adalah di sebahagian kiri, yang ada hati ni kalau sudah bulatkan, manakala belah kanan adalah simplified. So kita belajar sekarang Mandarin adalah semua karakter disimplified kan. Di belah kiri adalah karakter yang masih dipakai di Taiwan ataupun di Jepun. Kanji dia adalah berdasarkan traditional Chinese character. Okey korang, okey, so sebenarnya Hanzi ni, Chinese character ni kita boleh bahagikan kepada 4 kategori, iaitu pictographic. Okey, kita ada pictographic, kita ada pictophonetic character, associative compound dengan self-explanatory character. Okey, so secara gambaran awalnya apa kita akan belajar, kita akan lebih spesifik dekat belakang nanti kan. Contoh pictographic ni kita ambil gambar rajah. Contoh gambar rajah, contohnya daripada satu objek dia boleh menghasilkan Chinese character. Contohlah saya ambil macam ni pokok kan sebenarnya kan. Okey, pokok. So kalau dalam bahasa Cina dia akan jadi karakter dia macam ni. So dia ambil satu gambar rajah, itu adalah pictographic. Okey, pictophonetic karakter pula adalah gabungan antara karakter yang pictographic ni. Gambar rajah dia boleh terhasil daripada karakter, bentuk karakter. Okey, contoh kalau nak cakapkan contoh kita akan belajar nanti, ini adalah karakter kuda ni. So nanti tengok kat bahagian pictographic ada. So ini pula karakter perempuan. Jadi emak, ma, ini adalah pictophonetic. Okay, associative pula adalah boleh jadi membawa sebelah adalah maksud. So sebelah ada sifat, sebelah lagi adalah maksud. Contohlah saya cakap macam ni. Ini adalah karakter api. Kemudian ini adalah karakter goreng. Chow. Bunyi dia chow. Ni chow. Kalau dia single dia sebut chow. Tapi kalau dia bergabung dua jadi chow. Chow maksud dia goreng. So ada api kan kaitannya. So kalau self-explanatory character sebenarnya sangat mudah lah. Kita tengok je. Contoh kalau ni nombor 1 dia jadi E. Kalau 2 jadi R. Kalau 3 jadi sin. 3. So macam ni lah sebenarnya lebih kurang. So kita akan belajar lebih jelas dengan next slide lah. Okay. Okay, so kita tengok pictographic. Okay, so pictographic memang diambil dari betul-betul gambar sesuatu objek dan dilukis menghasilkan karakter. Okay, so yang first kali adalah kita nampak gambar ni adalah gambar apa? Ni adalah pintu macam zaman cowboy kan? So pintu dalam bahasa Cina kita sebut, okay, kita sebut sebagai men, pintu. Men, alright. So nampak. So kalau Cina, karakter dia ni adalah oracle bone yang dia jumpai. Kemudian ini adalah traditional. Sekarang kita dah belajar simplified kan. So nampak macam pintu. Kita nampak macam pintu. Okay. So lah saya tambah yang kuning ni. Tak ada korang macam kita letak tombol kan. Nampak macam pintu sebenarnya kan. So sebab Cina pintu dia sangat besar kan. Kalau ikutkan cerita Cina lama, pintu ni adalah pemisah antara sebuah kota kan. Jadi pintu dia sangat besar untuk kuda dia masuk kan. Kuda zaman-zaman askar dulu kan. Okey. Seterusnya adalah karakter pokok. Kita sebut dalam dia punya pinyin adalah mu. Alright, nada keempat, mu. So nampak tak macam pokok? So traditional dengan simplified sama kan. Kalau macam kita kan, dia macam permainan ada conteng lah kan dekat sebelah ni. Kan pokok, kan mu. So macam hijau lah. Ada kaitan sikit kan. Macam ada daun-daun macam tu kan. So ini adalah berdasarkan pictographic. Ada juga contohnya macam saya ambil ini karakter saya ambil warna merah lah. Warna merah. Okay, so ini adalah matahari, betul? Matahari. So kalau orang Cina dia nampak matahari, dia lukis macam ni kan. Lama-lama dia membentuk macam ni, matahari.
Nampak kan? Alamak, terlebih pula. Kita kena padam. Terlebih. Alright. Okay. Matahari. So, kan, dia matahari ni ada macam tu kan. So, terbentuk lah. Ni adalah Kita kalau ingat, kita belajar huruf R dulu waktu dia fonem awal. Ada matahari kan. Itu adalah piktografik, gambaran sesuatu objek yang diambil dijadikan betul-betul karakter Cina. Okay, so ada juga kuda. So nampak tak kuda? Ni kuda, kepala dia kan. Nampak kepala kuda. Ni kepala kuda sebenarnya. Ni kepala kuda. Kuda tengah macam berpaling macam tu kan. Okay, ini adalah kuda. Kita sebut sebagai ma. Okay. Kemudian ini adalah mulut. Seorang macam happy, senyum kan. Ko adalah nak letak pada O ke nak letak pada U? So, kita ikut formula pertama kan. O dulu kan. So, ko. So, macam mana nak hafal? Sebenarnya kita tengok karakter, kita terus kena direct dia hafal lah. Dia punya pinyin. Itu saja tips. Okay, so kita tengok fictophonetic character. So, fictophonetic character adalah, okay, so nampak ko tadi petak kan? So, kalau kita tengok karakter ni adalah ma. Ma adalah kata tanya dalam bahasa Cina. Okay, so di sebelah dia digabungkan ada piktografik. So, maksud fictophonetic ni adalah sebelah dia ada gambaran. Ni mulut, kemudian ni adalah kuda. Tak tahulah pula kenapa dengan kuda kan. Tapi dia menjadi, kalau dia bergabung dua, dia membawa maksud apa? Apakah? Okey, ma, ni hao, ma punya ma. Okey. Kemudian kita ambil lagi contoh, ni pun ma juga. Okey, ni ma tapi tak ada nada. Ni pula adalah ma. Ma nada pertama kan. So sebelah kiri ini membawa maksud perempuan, karakter perempuan, manakala sebelah sini lagi adalah bunyi yang sama iaitu ma juga, kuda. Ni pun sama, bunyi yang sama. So dia punya pinyin adalah sama. Okey. So kan dia kita boleh tulis je biasa, memang bukannya boleh tulis. Sebenarnya kalau ditulis karakter ni kita mula daripada left to the right. Left to the right, maksudnya buat ni dulu. Contohlah saya tulis kat sini, kalau nak tulis ma, buat sini, buat macam ni, buat macam ni. Kemudian atas, turun, ma. Alright. Kalau kita ambil mak pula, ni perempuan, sama juga. Tulis yang belah kiri dulu, baru kita habiskan di belah kanan. Alright, itu adalah fictophonetic. So, bermaksud fictophonetic adalah gabungan antara beberapa gambar raja dihasilkan untuk membentuk Chinese character. Okey, seterusnya. Associated compound. Okay, minta maaf kan terlari. Associated compound sebenarnya contoh dia ambil karakter kat sini adalah dia adalah gabungan juga. Ni kalau ikutkan karakter, ni karakter asal dia, tertukar kan. Okey. So ini adalah karakter asal dia. Okey. Kalau saya ambil perkataannya adalah siu. Okey. Siu. Okey, siu maksudnya berehat dalam bahasa Cina. So kalau kita tahu ini adalah karakter pokok. Belah kiri ni adalah orang. Okey, ini ren, ini karakter asal orang. So nampak macam orang tak? Ni orang tengah berjalan kan? Berjalan. Ren ni adalah orang. So apabila dia digabungkan bentuk karakter, dia adalah sifat dia belah kiri dia berubah menjadi naik macam ni. Naik macam ni. Kemudian pokok. So maksudnya orang tengah berehat sebelah pokok. Kan? Kita ambil gambar rajah macam orang tengah berehat sebelah pokok. So dia adalah associate. Susahnya karakter Cina ni sangat unik. So orang tengah berehat sebelah pokok. Okey. So jadilah siu rehat. Okey. So ini pula kalau kita tengok maksud dia sini kan. Tan. Dia punya pinyin tan. Okey, sorry, tan. So maksudnya membawa maksud down ataupun dah senja kan. So kalau tengok kat sini, ni adalah matahari. Kemudian matahari dekat bahagian bawah. Matahari pula ada garisan. So maksudnya matahari dah semakin menurun kan. So macam maksudnya dah makin senja lah.
Alright, okay. Seterusnya ini adalah okay. Ini adalah karakter kalau bahasa Cina ini adalah sorry. Masih padam dulu. Okay. Saya ambil warna biru lah pula. Okay, so ini adalah karakter Tian. Tian adalah sawah sebenarnya bahasa Cina. Tian adalah sawah padi. So kalau sawah padi, ini pula karakter Li. Li adalah tenaga. So nampak tak? Bila sawah padi atas, Li karakter tenaga strength bawah digabungkan membentuk Nan kudrat. Nan ni adalah lelaki. So nampak tak? Lelaki menunjukkan bahawa yang bekerja di sawah padi tu lelaki, memang orang yang macam kuat lelaki, tenaga banyak kan. So dia boleh membentuk satu karakter Nan adalah lelaki. So memang macam Cina ni macam unik lah. Kita macam kena hafal dan kena tahulah. Okay, self-explanatory character adalah dia sebenarnya karakter sendiri boleh diterangkan. Kalau tengok kan karakter dia sendiri boleh diterangkan. Contoh kalau E kita tahu 1 kan. E. Kalau 2 R. Kalau karakter 3 sun ada 3 garisan. So itu dah nampak menunjukkan bahawa karakter tu boleh define sendiri oleh tulisan ini sendiri kan. Okay, so contoh kalau kita tengok kan, tengok gambar rajah ni pula. Ni Shang atas. So nampak karakter atas. Lepas tu nak suka yang karakter Shang ni. Alright. Shang. Ini Siak bawah. Okay, so macam mana Lasha suka guna image kan? Okay, Lasha ambil biru. Okay, Shang contoh Lasha selalu cakap macam kapal. Karakter kapal kan? Okay, kita buat sikit. Air. Kan? Okay, so nampak kapal di atas air kan? Okay. Ada kapal atas air. Kalau kita tengokkan karakter ni. Okay, ni kapal kan? Okay, contoh kapal. Okay. So nampak tak? Kalau Lasha tulis karakter Shang ni. Shang. Nampak tak? Dia berada di atas air. Shang. Terapung air. Shang. So kalau Siak pula. Karakter dia. Okay, ni air. Air. Okay, air. Kemudian. Tengok karakter ni sendiri. Dia di bawah tau. Kalau perasan. Siak. Di bawah air. So macam kita bayangkan yang tadi kapal tu ke atas. Kan? Kapal ni ke atas. Kan? Kapal ni ke atas kan. Siak tu bawah. Dia tak keluar lagi. Dia turun. Siak. So siak adalah bawah. Tu self-explanatory character lah. Yang boleh macam kita tengok macam kita boleh nampak sendiri karakter tu. Oh tu maksud dia. Alright. Sebenarnya Cina ada 6 tapi macam susah nak define. Sebenarnya kalau ikutkan dalam betul-betul kita belajar dia ada 6 lah sebenarnya, tapi yang boleh di-explain secara otaknya boleh masuk adalah 4 tadi. Kemudian yang lain tu sebenarnya dia experience based on evolution lah. So sebenarnya kalau methods untuk menghafal karakter adalah sebenarnya kita belajar menghafal lah sebenarnya. Okay, contoh lah saya cakap kan. Macam sifat kan. Okay, dalam karakter Cina ni kalau kita ingat tadi ada sifat gabungan kan. Okay, contoh lah cakap. Okay, ni adalah karakter air. Shui. Ni adalah air. Shui. Okay. So bahasa Cina karakter air ni. Ini adalah air dalam bahasa Cina. 3 air. Ini adalah 2 air. Ini maksud dia pink ice. Ini pula air. Shui. Ini karakter 3 air. Ini maksud dia ice. So maksudnya ini semua karakter mengenai air. Okay, itu air. Okay. Contoh kalau ni pula api. Ambil api kan. Api bahasa Cina adalah huo. Okay, api huo. Okay, kita lukis sikit lah. Sorry lah kalau tak nampak sangat macam api sebenarnya korang. Kalau saya bukan pandai sangat lukis kan. Okay, ni kayu lah tuan-tuan. Kayu. Okay, api dia macam ada kaitkan warna kuning, merah, kuning macam dekat-dekat lah kan. Okay, api ni huo. Api. Huo. Dalam bahasa Cina. Okay, so kalau karakter api,
kalau dia berada dengan beberapa gabungan karakter, contoh macam ni, kita ambil karakter, okey, ni api juga, maksudnya tengah merebus. Alright, ini pun karakter api juga, tapi maksud dia sini adalah menggoreng, cao. Ni cu, merebus atau menanak. So nampak tak, ada beberapa jenis karakter yang boleh kita label lah. Ni macam, ni berkaitan dengan api, ni berkaitan dengan air, ada juga berkaitan dengan makanan. Contoh macam ni berkaitan dengan makanan. Karakter berkaitan dengan makanan. Apa lagi ini berkarakter kalau ada pokok kat tepi, dia berkaitan dengan pokok. Contoh kalau nak cakapkan macam ni meja. Oh sorry. Kalau meja, okey, pokok kan. Okey. Contoh kalau meja kan. Okey. So di bawah dia ada pokok. Cuo ni pokok kan. So ada kaitan dengan pokok. So sebab meja kan dulu kita buat daripada material kayu kan, pokok. So macam itulah, bermacam-macam lagi. Kita akan belajar apabila kita dah jumpa bab. Nanti lah share, especially macam kita kalau belajar ni, kalau bab meja ni kita akan belajar dalam kelas, pasal kelas ada kaitan dia. So lah akan boleh explain dari semasa ke semasa lah. Okay kelas, stay tune untuk our next bab. Kita dah masuk bab yang baru, itu self introduction. Okay, itu saja. Jangan lupa like dan study lah apa yang Losha akan bagi homework lepas ni. Okay korang, jangan share, like je. Dan selamat menonton. Bye bye.